Hai semua, apa khabar? Sekali lagi saya Mahadewan, seorang peguam beramal di Tetuan Jedib Hari dan Jamil. Topik kita pada hari ini adalah pembuktian kes sivil dari perspektif seorang peguam. Mula-mula sekali tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya teruskan, biar saya terangkan sedikit sebanyak bagaimana beban pembuktian untuk kes-kes sivil. Bila kita sebut kes sivil ni, biasanya pembuktian ni dalam bahasa Inggeris kita sebut best evidence rule. Maksudnya, mahkamah akan menilai dan menggunakan pakai bukti yang terbaik yang ada di hadapan mahkamah pada waktu tersebut. So, ini adalah sesuatu yang kita selalu kena ingatlah. Sebab bila kita pergi mahkamah ni, selalu orang ingat, kena ada bukti. Apa bukti? Apa bukti? Biasa orang akan tanya soalan-soalan yang sedemikian rupa. So, biar saya teruskan. Poin kita yang pertama hari ini adalah pembuktian dari segi bentuk bertulis. Biasanya bila kita kata bertulis ni, biasanya ianya akan merujuk kepada kontrak-kontrak ataupun perjanjian-perjanjian dan sebagainya, di mana kontrak-kontrak ni biasanya akan ada dalam bentuk bertulis, akan ada terma-terma yang relevan dan sebagainya. Sebab tu bila kamu buat loan, kamu buat pinjaman, kamu buat apa-apa, semuanya biasanya akan ada terma-terma dan kamu akan menandatangani dokumen tersebut. Dan dokumen tersebut boleh diguna pakai bagi tujuan urusan mahkamah. Bila ada kes mahkamah nanti, dokumen tersebut boleh dikemukakan sebagai bahan bukti. Okey, ini saya rasa ramai yang tahu. Okey, ramai apa yang orang tak tahu adalah, saya kadang-kadang adalah pernah berhadapan dengan 2-3 situasi di mana ramai bertanyakan pada saya, tuan, saya ada tanda tangani dokumen ini, tapi dokumen ni saya tanda sebab saya dipaksa, saya diugut. Tapi saya dah tanda tangan dokumen, maksudnya saya dah tak boleh buat apa-apa kan. Ini adalah satu pandangan yang salah. Sebab kamu kena ingat, bila dokumen ini ditandatangani, pada kebanyakan masa ataupun kepada sentiasanya, dokumen itu haruslah ditandatangani dengan rela hati. Ini adalah satu elemen yang sangat penting. Sebab persetujuan hanya boleh dibentuk jika ada kerelaan. So, jika kamu sign satu dokumen, tapi orang ugut kamu, orang nak bunuh kamu, orang letak pisau dekat leher kamu, suruh kamu tanda tangan, dokumen itu tidak boleh diterima. Tapi, yang menjadi masalah di sini adalah bila kamu diugut untuk menandatangani dokumen tersebut, kamu harus buktikan bahawa kamu diugut. Apa yang kamu buat. So, bila kamu diugut ni, kamu kena ada bukti lah. Kamu kena tunjukkan bagaimana kamu diugut. So, soalannya sekarang ni macam mana? Macam mana kamu nak tunjukkan yang kamu ni diugut dan sebagainya? Sebab, kamu kena tahu, mahkamah akan menilai keterangan seseorang individu yang mengatakan dia diugut, dia tanda tangan dokumen. Dengan mahkamah akan lebih berhati-hati. Sebab senang untuk orang pergi mahkamah untuk mempertikaikan dokumen yang telah ditandatangani untuk mengatakan, saya diugut sebab tu saya tanda tangan. So, mahkamah akan lebih careful ataupun lebih berhati-hati bila berhadapan dengan situasi sedemikian rupa. So, apa kamu boleh buat adalah contoh, katakan kamu diugut, kamu dipaksa untuk menandatangani dokumen tersebut. Kamu boleh membuat laporan polis ataupun kamu boleh kemukakan mana-mana saksi yang boleh mengesahkan bahawa kamu ni benar-benar diugut dan sebagainya. Tapi kamu kena ingat, keterangan dokumentasi adalah diterima, tetapi jika kamu boleh menunjukkan dokumen tersebut ditandatangani dengan tidak rela hati, maka ada kebarangkalian kamu boleh mengenepikan dokumen yang kamu tandatangani itu. Yang kedua, bukti dari segi bentuk foto. Macam saya selalu membuat kes-kes tuntutan insurans dan sebagainya. Saya selalu melihat sekarang ni, zaman moden sekarang ni, ramai orang akan mengambil gambar kemalangan, bagaimana kemalangan itu berlaku, kesan kerosakan, kecederaan dan sebagainya. Gambar-gambar ini boleh diguna pakai sebagai bukti. Ini kamu kena tahu. Kamu boleh kemukakan gambar-gambar ini di mahkamah dalam bentuk ikatan dokumen, dan gambar-gambar ini boleh diguna pakai sebagai bukti. Tapi kamu kena tahu satu benda ya. Bila gambar-gambar ini dikemukakan di mahkamah, yang pertama, orang yang ambil gambar ini harus memberi keterangan sebab dia yang kena sahkan dia ambil gambar. Yang kedua, mahkamah juga akan menilai ataupun akan memerlukan gambar ini diambil menggunakan gadget yang apa. Contoh, kalau gambar diambil menggunakan telefon pintar, maka telefon pintar itu harus dikemukakan. Kenapa soalan sekarang ni, kenapa cerewet sangat? Ada gambar cukuplah. Tapi kamu kena ingat, zaman moden ini, ada kebarangkalian yang sangat tinggi untuk Photoshop, untuk orang edit-edit gambar dan sebagainya. So, bila orang yang ambil gambar ni memberi keterangan, gadget itu diproduce ataupun diberikan kepada mahkamah, maka mahkamah boleh menilai sama ada gambar ini adalah betul-betul benar ataupun ada elemen edit, ada elemen manipulasi dan sebagainya. So, itu sebab orang yang ambil gambar tu penting dan gadget yang digunakan untuk mengambil gambar juga penting. Ini kamu kena ingat. Sebab kadang-kadang ni kes-kes viral, orang hantar gambar, tapi kita tak tahu siapa yang ambil gambar yang sebenar. Itu akan jadi satu persoalan yang besar untuk kita buktikan di mahkamah ni. Ini kamu kena ingat. Okey, sekarang poin kita yang seterusnya. Apa akan berlaku jika kamu tak ada apa-apa agreement bertulis,
ataupun kamu tak ada sebarang gambar dan sebagainya, apa lagi yang kamu boleh buat? Apa lagi yang kamu boleh buat adalah mungkin kamu boleh ada saksi-saksi yang menyaksikan, mungkin ada perjanjian tapi mungkin secara lisan. Mungkin kamu beli lembu ataupun kamu beli ternakan dan sebagainya. So, mungkin perjanjian itu adalah secara lisan tapi kamu tak letakkan dalam bentuk dokumen. Sebab macam saya kata tadi, dalam bentuk dokumen adalah yang terbaik, ataupun tidak ada sebarang gambar yang menunjukkan kamu membeli lembu tersebut dan sebagainya. Tapi jika kamu ada saksi, mungkin ada orang-orang dalam industri yang berada di tempat yang sama yang boleh mengesahkan ada perjanjian sedemikian rupa di mana kamu berjanji untuk membeli ternakan ini untuk harga sedemikian rupa dan individu ini juga bersetuju untuk memberikan kamu ternakan untuk harga yang dipersetujui. Jika kamu ada saksi, saksi tersebut harus datang mahkamah memberi keterangan untuk menyokong versi kamu atau menyokong tuntutan kamu. Ini kamu kena tahu. Tapi lagi satu kamu kena ingat ya. Pada kebanyakan masa, mahkamah akan menilai keterangan saksi dengan berhati-hati. Ini adalah disebabkan oleh senang nak setting saksi. Contoh, saya nak buktikan sesuatu. Saya tak ada cara nak buktikan. Saya panggil kawan saya ataupun isteri saya ataupun ahli keluarga terdekat dengan saya untuk mengatakan, okey, apa kata kamu memberi keterangan yang mengatakan kamu ada melihat apa yang berlaku dan sebagainya. Tapi mahkamah harus mengambil satu keputusan berdasarkan kepada keterangan saksi ini. So, mahkamah akan menilai keterangan saksi ini dengan penuh berjaga-jaga. Adalah lebih baik jika saksi yang dipanggil ini adalah bukan seseorang yang rapat dengan kamu ataupun ada hubungan persaudaraan atau persahabatan dengan kamu. Sebab saksi-saksi yang dari orang awam adalah lebih baik dan lebih diterima pakai di mahkamah. Tapi kamu kena ingat, tak semestinya kalau kawan kamu ni tak boleh bagi keterangan untuk memihak kepada kamu. Boleh. Bukan saya katakan tak boleh. Tapi mahkamah akan menilai dengan lebih berhati-hati. Ini kita kena tahu. Poin kita yang seterusnya adalah dalam bahasa Inggeris kita sebut hearsay. Hearsay ataupun dalam bahasa Melayu kita boleh cakap kabar angin ataupun sesuatu yang kita tidak mendengar ataupun informasi yang kita tidak dengar daripada sumber utama. Saya bagi contoh. Katakan saya sekarang ni memberi keterangan di mahkamah. Saya mengatakan saya ada mendengar daripada Abu di mana Abu diberitahu oleh Ali bahawa sekian-sekian berlaku. Bagaimana mahkamah nak tahu betul ke Ali cakap benda ni? Mana boleh keterangan saya ni diterima sebagai bukti? Sebab satu, apa yang disebut itu adalah disebut oleh Ali. So, bila ianya disebut oleh Ali, orang yang boleh disoal balas sepatutnya adalah Ali lah. Sebab Ali yang tahu benda tu sahih atau tidak. Sebab keterangan ini datang daripada Ali. Tak bolehlah saya datang mahkamah, saya kata saya dengar daripada Abu yang mendengar daripada Ali. Tak boleh. So, bila kita berhadapan dengan situasi sedemikian rupa, mahkamah tak akan layan. Ataupun mahkamah akan kurang cenderung untuk menerima keterangan yang sedemikian rupa. Ini kamu kena ingat ya. So, biasanya keterangan adalah daripada sumber utama, bukan dari sumber sekunder dan tertiary dan sebagainya. So, kita kena tahu keterangan haruslah daripada sumber utama yang membuat keterangan tersebut, bukan yang mendengar keterangan tersebut, bukan ya. Okey, poin kita yang seterusnya adalah dokumen-dokumen yang berbentuk dokumen-dokumen kerajaan contohnya. Dokumen-dokumen kerajaan diterima sebagai dokumen bagi tujuan pembuktian di mana ianya diterima sebagai dokumen yang sah dan tidak ada keperluan pada kebanyakan masa untuk memanggil orang yang membuat dokumen ini. Contoh IC, pasport, laporan perubatan kerajaan dan sebagainya, semua ni tidak perlu dipanggil. Tetapi jika ada elemen-elemen yang mencurigakan, yang mengatakan mungkin dokumen ini mungkin telah diusik dan sebagainya, maka pihak-pihak ada kemungkinan ataupun ada keupayaan untuk memanggil saksi yang menyediakan dokumen. Tapi secara amnya, kita boleh kata 90% dan sebagainya, dokumen-dokumen kerajaan tidak akan dipertikaikan dan tidak ada keperluan untuk memanggil orang yang menyediakan dokumen ini. So, ini kita kena tahulah. Okey? Sekian saja daripada saya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat sedikit sebanyak membantu tuan-tuan untuk membantu perempuan untuk menentukan hala tuju kes, untuk melihat apa yang kamu ingin buat seterusnya. Sekian saja daripada saya. Semoga kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang dan terima kasih.